Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam subtopik ni 8.7.2 kita akan tengok mengenai analisis buku teks iaitu komponen kesesuaian bahasa. Komponen kesesuaian bahasa mengandungi 6. Yang pertama logik, yang kedua interaktif, yang ketiga perkembangan pelajar, yang keempat kaedah bahasa, yang kelima komunikatif dan yang terakhir adalah istilah dan ikon. Logik. Dari segi logik ada 3, ketepatan struktur, ayat berkesan dan kebakuan istilah. Ketepatan struktur bahasanya amat baik dan berkesan. Setiap unit pelajaran disusun dengan teratur mengikut tema. Ayat berkesan mudah difahami oleh pelajar. Contohnya, menyatakan maksud dari segi bahasa dan istilah. Sesuatu perkataan seperti Islam dalam ayat yang lengkap tanpa penghuraian yang panjang. Dan yang terakhir, untuk logik iaitu kebakuan istilah mengandungi bahasa baku yang benar dan baik. Contohnya, penggunaan perkataan yang betul ejaannya dapat memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang ejaan yang betul dan tepat. Seterusnya, komponen interaktif. Dari segi motivasi, buku teks tasawuf Islam contohnya memberikan motivasi kepada pelajar dalam mendalami ilmu Islam. Contohnya bahasa yang digunakan daripada kalimah Al-Quran, hadis dapat memberikan sifat ingin tahu berkaitan perkataan atau kalimah yang diterjemahkan. Kemudian pemikiran kritis, pelbagai jenis ikon dan ikon ini menarik minat pelajar. Contoh ikon dalam bentuk gambar otak yang menunjukkan tentang soalan-soalan kebat. Ia dapat mendorong pelajar berfikir secara kritis untuk mencari jawapannya. Kemudian komponen perkembangan pelajar iaitu dari segi intelektual dan emosi. Dari segi intelektual, bahasa yang sesuai digunakan berdasarkan intelektual pelajar mampu meningkatkan perkembangan kognitif dan memahami topik yang dipelajari. Contohnya, bahasa yang digunakan tidaklah terlalu sukar untuk difahami oleh pelajar seperti arahan-arahan soalan yang diberikan menggunakan laras bahasa yang mudah iaitu nyatakan, berikan, jelaskan dan lain-lain. Dari segi emosi pula, mengandungi bahasa yang sesuai dan baik amat penting dalam mempengaruhi emosi pelajar. Contohnya, bahasa yang ada dalam buku ni bersesuaian dengan pelajar kerana mengandungi unsur-unsur kalimah Al-Quran dan hadis serta secara tidak langsung dapat memberi ketenangan dalam diri. Seterusnya, komponen kaedah bahasa. Dari segi tata bahasa ni adalah pengetahuan atau pelajaran tentang pembentukan perkataan dan proses pembinaan ayat. Contohnya ayat yang dibentuk dalam bahasa yang mudah. Yang kedua, dari segi ejaan. Berdasarkan kamus ejaannya adalah berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Contohnya seperti perkataan akidah, iman yang merupakan bahasa pinjaman bahasa Arab. Seterusnya, komunikatif iaitu dari segi kefahaman dan interaktif. Kefahaman iaitu bahasa yang digunakan untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran mudah difahami oleh pelajar. Contohnya, bagi maksud kalimah Al-Quran diterangkan dengan bahasa yang mudah supaya pelajar faham dengan lebih lanjut. Kemudian dari segi interaktif pula, penyajian bahasa bersifat interaktif yang dapat mendorong pelajar untuk minat belajar. Contohnya, bahasa yang diguna pakai untuk melakukan tugasan dalam pelbagai bentuk seperti dialog, situasi dan lain-lain. Dan yang terakhir, komponen istilah dan ikon. Dari segi konsistensi dan kefahaman, yang pertama konsistensi adalah bagi istilah dan ikon perlu konsisten dan sistematik dalam setiap bab yang merangkumi pendahuluan, isi kandungan dan penutup. Contohnya bagi setiap bab akan dimulakan dengan pengenalan tentang pengertian atau maksud. Dari segi kefahaman pula, istilah dan ikon mudah difahami oleh pelajar dan juga sesuai dengan tahap pemikiran pelajar. Contohnya, bahasa yang dijelaskan bagi maksud perkataan bahasa Arab diterjemahkan dengan laras bahasa yang sesuai dan mudah difahami. Kemudian kita masuk subtopik yang seterusnya, 8.7.3 komponen paparan ataupun penyajian dalam analisis buku teks. Okey, dalam subtopik ni ada 4. Yang pertama, teknik paparan.
Yang kedua, sokongan paparan. Yang ketiga, penglibatan pelajar. Dan yang terakhir, coherent. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama, teknik paparan. Yang pertama, dari segi konsistensi paparan. Paparan setiap bab adalah konsisten dan sistem pernomboran yang sistematik. Contohnya, isi kandungan seperti pendahuluan menjadi tajuk utama, diikuti dengan subtajuk kecil yang memaparkan isi kandungan bab serta rumusan latihan sebagai penutup bab. Yang kedua, dari segi urutan konsep. Setiap permulaan bab dimulakan dengan definisi dan penjelasan. Kemudian nota diselang-selikan dengan aktiviti kumpulan serta bahagian rumusan dan latihan pengukuran sebagai penutup bab. Yang kedua adalah sokongan paparan. Sokongan paparan dari segi memotivasi pelajar. Paparan yang menarik dapat membantu pelajar untuk minat membaca. Contohnya, aplikasi kod QR. Yang kedua, ringkasan awal. Ringkasan awal berkaitan topik yang akan dipelajari. Paparan awal dalam bentuk grafik dan ilustrasi. Contohnya isi kandungan seperti tajuk utama, standard kandungan, standard pembelajaran dalam bentuk yang menarik. Okey, seterusnya penilaian awal. Penilaian untuk mengukur tahap penguasaan pelajar dalam topik yang dipelajari. Contohnya, disediakan pelbagai bentuk soalan. Contohnya objektif, esei, kajian sebagai latihan pengukuhan. Seterusnya, kata kunci. Kata kunci pada awal bab yang perlu diketahui dan difahami oleh pelajar dalam sesuatu bab. Contohnya seperti menyatakan maksud, seterusnya menjelaskan isi kandungan dan lain-lain. Seterusnya, glosari. Glosari membantu pelajar untuk membuat rujukan bagi istilah yang digunakan dalam buku. Contohnya diletakkan glosari ini pada bahagian muka surat yang mengandungi perkataan tersebut. Seterusnya, indeks. Indeks untuk mencari kedudukan dan makna sesuatu istilah atau perkataan berkaitan teks serta ditulis mengikut urutan alfabet. Contohnya dalam ruang indeks. Yang ketiga iaitu penglibatan pelajar dari segi interaktif dan berpusatkan pelajar. Dari segi interaktif, mendorong pelajar untuk melibatkan diri dalam latihan berkumpulan, mewujudkan interaksi antara rakan-rakan dan juga guru. Dapat mengembangkan pemikiran pelajar, bersikap kerjasama dan lain-lain. Contohnya, terdapat ikon interaksi yang memerlukan pelajar melakukan tugasan secara berkumpulan. Seterusnya dari segi berpusatkan pelajar, proses pengajaran dan pembelajaran berkonsepkan PAK 21. Kemudian bantu pelajar juga untuk melaksanakan tugasan secara kendiri. Contohnya latihan yang berbentuk perbincangan dalam kumpulan. Seterusnya, coherent, pertautan bab. Dari segi pertautan bab, koherensi adalah pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan idea menjadi suatu untaian yang logik pelajar mudah memahami isi kandungan pelajaran. Contohnya, dalam bab ini banyak menjelaskan tentang kehidupan umat manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Dan subtopik yang terakhir iaitu 8.7.4, analisis buku teks komponen grafik. Okey, kita pergi satu persatu. Komponen grafik ni ada 6. Rangsangan bermakna kesesuaian, variasi, penyusunan dan menarik. Okay, yang pertama, penyusunan. Penyusunan dari segi dimensi mendata. Yang kedua, dimensi menegak. Ada 2. Okay, dimensi mendata maksud dia penyusunan isi kurikulum dari segi integrasi, skop dan imbangan. Susunan skop ini diintegrasikan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya merangkumi isi kurikulum, imbangan dan integrasi. Seterusnya dimensi menegak pula, penyusunan olahan bahan mengajar berdasarkan tingkat kesukaran. Bahan yang disusun tu daripada mudah kepada yang lebih sukar. Contohnya disusun dengan tema pelajaran yang mudah dahulu dan tema yang terakhir lebih sukar. Seterusnya menarik, ilustrasi, letakan, warna. Apa-apa bahan visual seperti lukisan, catatan, foto dan lain-lain yang menekankan sesuatu subjek dapat menghiasi bahan teks dengan gambaran visual yang menarik. Contohnya dalam buku ini menggunakan pelbagai latar belakang, gambar sebagai bahan yang memudahkan pelajar memahami topik yang dipelajari.
Dari segi warna pula, ia menarik kerana dapat memberi inspirasi kepada pelajar untuk lebih fokus belajar. Contohnya terdapat pelbagai jenis warna supaya setiap helaian muka surat itu tidak membosankan, malah mampu menarik minat pelajar. Dan yang terakhir, letakkan setiap isi kandungan diletakkan pada kedudukan yang sesuai. Contohnya setiap tajuk utama pelajaran diletakkan di sebelah kiri halaman buku yang mempunyai ilustrasi yang menarik. Kemudian komponen bermakna, dari segi manfaat dan hasil. Manfaat dapat membantu guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta berguna terhadap pelajar dalam memahami topik yang dipelajari. Contohnya, setiap ilustrasi yang diletakkan mampu memberi maklumat baru kepada pelajar. Kemudian, dari segi hasil pula, sebagai alat bantu didik kepada guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi pelajar pula sebagai bahan atau sumber ilmu pengetahuan yang tersusun mengikut kurikulum terkini. Contohnya setiap ilustrasi dan teks membantu pelajar untuk lebih faham isi kandungan. Seterusnya komponen kesesuaian dari segi mental, umur atau fizikal. Okey, yang pertama mental, isi kandungan pelajaran perlu seiring dengan tahap pemikiran pelajar. Contohnya mempunyai isi kandungan pelajaran daripada mudah kepada sukar. Dari segi umur ataupun fizikal, isi kandungan perlu sesuai dengan tahap umur dan fizikal pelajar. Contohnya isi kandungan mengikut peringkat umur. Pelajar sekolah menengah yang boleh berfikir secara logik, akal, kreatif dan kritis. Seterusnya komponen variasi ada dua. Dari segi jenis grafik dan teknik grafik. Jenis grafik bermaksud merujuk kepada bentuk lukisan, ilustrasi, fotografi dan sebagainya. Contohnya mempunyai pelbagai jenis grafik iaitu ilustrasi ataupun kartun. Teknik grafik melibatkan penggabungan teks, warna dan ilustrasi. Contohnya teks dalam pelbagai font dan saiz serta menggabungkan pelbagai warna dan ilustrasi. Seterusnya, komponen yang terakhir adalah rangsangan. Dari segi minda, memberi rangsangan dari segi minda dan emosi pelajar. Yang pertama, minda menggalakkan pelajar untuk berfikir. Contohnya, dalam buku ini ada menyediakan beberapa soalan kebat bagi meningkatkan perkembangan kognitif pelajar secara kreatif dan kritis. Dan dari segi emosi pula, menggalakkan pelajar. Dari segi emosi pelajar sama ada berasa sedih, gembira, takut, letih dan sebagainya. Contohnya setiap bab pelajaran mempunyai nilai dan pelajaran berkaitan topik yang dipelajari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.